Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tajuk mufrad, muthanna, jamak. Kita sambung yang ni ya. Tajuk yang bahagian kedua, iaitu al-mudzakkar li ghairil aqil. Okay, apa maksud al-mudzakkar li ghairil aqil? Al-mudzakkar li ghairil aqil ni maksud dia lelaki atau sifat lelaki yang tiada akal. Yang tak ada akal ni apa dia? Kalau manusia ada akal tak? Manusia ada akal. Kalau benda atau haiwan tak ada akal. Jadi hari ni kita akan belajar sifat lelaki yang benda atau haiwan ya. Bukan manusia, selain pada manusia. Okey, pertama sekali kita tengok apa dia ni? Al-babu. Al-babu ni apa? Pintu. Okey. Ni satu, kalau pintu satu al-babu. Kalau dua al-babani. Kalau tiga al-abwabu. Okey, sekarang kita tengok muka surat yang ke-50 pula. Sekarang kita tengok ni ada 3 bahagian, mufrad, muthanna dengan jamak. Okey, yang pertama sekali kita tengok ni al-baitu. Yang kita hari tu kita belajar kalau mufrad kata asal kan, kata asal. Okay, lepas ni Ustazah akan tunjuk macam mana cara tulis dia. Sekarang kita tengok dulu ni. Al-baitu, rumah, 1. Kalau muthanna, 2 kan, tambah alif nun. Kalau 3, al-jam'u. Banyak, 3 dan lebih. Al-buyut, jadi al-buyut. Okay. Okay, hari ni kita ni lah. Tengok ni. Jumaat, bahasa Arab. 22 bulan 10 tahun 2021. Okay, hari tu kita belajar tajuk besar dia adalah mufrad kan. Mufrad, muthanna wal jamak. Okay, pertama sekali kita nak ulang kaji sikit ya. Okay, apa maksud mufrad ni? Mufrad. Mufrad ni maksud dia satu ya. Satu sahaja. Maksud bilangan dah, satu. Jadi, satu orang sama ada satu orang atau benda. Benda tu selain manusia lah. Sama ada binatang, tumbuh-tumbuhan atau peralatan-peralatan yang tak hidup lah, yang tak ada akal. Ya, maksud mufrad, satu. Okay, sekarang kita tengok muthanna pula. Apa maksud muthanna? Muthanna ni apa dia? Muthanna ni maksud dia dua. Dua. Sama ada dua orang atau benda lah. Ya? Okay, faham ni setakat ni? InsyaAllah. Okay, sekarang kita tengok jamak pula. Apa maksud jamak? Jamak ni maksud dia tiga dan lebih. Maksudnya kalau kamu jumpa benda tu ada 4 ke, ada 100 ke, ada 1000 ke kan. Maksudnya lebih dari 3 lah. Maksudnya dia jamak. Sama ada orang atau benda, sama tadi. Orang atau benda. Tu dia maksud dia. Tu maksud mufrad, muthanna dengan jamak. Okay, setakat ni faham? InsyaAllah. Mufrad 1. Muthanna 2. Jamak 3 dan lebih. 3, 4, 5, 6 sampai 10 dan seterusnya lah jamak. Okay. Tu dulu kita belajar ulang kaji sikit. Okay, tadi kita masuk yang tu kan. Kita masuk hari ni. Hari tu kita belajar mudzakkar al-aqil. Hari tu kita belajar kan. Mudzakkar aqil. Hari ni kita masuk mudzakkar li ghairi aqil. Mudzakkarul aqil. Okay, apa maksud mudzakkar aqil? Okay, mudzakkar ni apa dia? Sebelum kita start ni kita kena tahu maksud dalam bahasa Melayu. Sebab bahasa Arab kan. Bahasa Arab jadi kita kena faham bahasa Melayu dia apa maksud dia. Okay, mudzakkar ni apa dia? Itu Ustazah ada buat kuis. Ustazah tanya apa muzakkar, muannas kan.
Muzakkar ni maksud dia lelaki. Lelaki untuk manusia. Kalau untuk benda, kalau binatang jantan. Kalau benda, yang bersifat lelaki lah. Lelaki atau yang bersifat lelaki. Macam mana kita nak tahu benda tu bersifat lelaki? Kalau selain manusia. Kalau manusia kita tahulah. Lelaki kan. Macam contohnya, kalau lelaki manusia kita tahu. Contohnya Al-Mu'allim. Al-Mu'allim kan. Sekejap ya. Contohnya kita tahu Al-Mu'allim. Al-Mu'allim kita tahu dia guru. Guru lelaki. Sebab apa kita tahu dia muzakkar? Sebab dia kata asal. Sebab tu lelaki. Itu kita dah tahu kalau dia muzakkar untuk manusia. Kalau perempuan, kita macam mana nak tahu? Dia kena ada tambah marbutah seorang. Ni seorang lelaki Al-Mu'allim. Seorang guru lelaki. Kalau perempuan, jadi Al-Mu'allimatu. Kan? Dia maksudnya, kata asal tadi Al-Mu'allim tambah je ta atas dia. Lepas dia jadi Al-Mu'allimatu kalau perempuan. Kalau mu'annas. Kalau muzakkar Al-Mu'allim. Kalau mu'annas Al-Mu'allimatu. Macam ni kan. Jadi tu je lah. Nak tahu dia tu bersifat perempuan. Untuk manusia senang je. Tapi kalau bersifat lelaki untuk benda, contohnya benda apa? Kereta api kan, yang bersifat lelaki. Benda. Kereta api dalam bahasa Arab apa dia? Kereta api yang bersifat lelaki. Kereta api. Kereta api adalah muzakkar. Sebab apa? Sebab dia tak ada ta marbutah. Jadi al-qitaru. Dalam bahasa Arab, kereta api al-qitaru. Al-qitaru. Ni to al-qitaru. Ni adalah kereta api. Sebab apa dia bersifat lelaki? Saya kata tadi sebab dia tak ada alif ta lepas dia. Dia al-qitaru je lah. Ni. Maksudnya ni muzakkar. Macam mana kita nak tahu dia muzakkar? Okay, faham saya kata tu. Okay, sekarang kita tengok al-aqil pula. Al-aqil. Boleh sambil tu boleh tengok buku teks bahasa Arab tu kan. Tengok muka sebelah belakang-belakang dia tadi. Okay, sekarang al-aqil pula apa maksud dia? Al-aqil ni maksud dia berakal. Berakal. Maksud dia berakal lah. Berakal tu manusia. Berakal tu manusia. Binatang mana ada akal? Haiwan tak ada akal. Haiwan tiada akal. Haiwan tak ada akal. Sebab tu dia tak boleh jadi tak bekerja kan. Dia macam tidur, buang air, minum. Tu je lah kerja dia. Sebab dia tak ada akal. Dia tak buat kerja semualah. Tak beribadah. Tak solat macam kita sebab dia tak ada akal. Jadi al-aqil ni maksud dia berakal. Dia berakal tu mestilah manusia. Jadi tu maksud dia al-muzakkar al-aqil. Okey, hari ni kita akan masuk. Ini kita ulang kaji sikit tadi. Sekarang kita masuk al-muzakkaru ghairul. Kan? Tengok muka surat, buku teks bahasa Arab masing-masing. Muka surat 49. Surat 49. Dan sekarang kita tengok. Hari ni kita akan masuk al-muzakkar li ghairil aqil. Li ghairil aqil. Al-muzakkar li ghairil aqil. Apa maksud dia? Al-muzakkar ni maksud dia tadi apa dia? Kena ingat ya, fokus saya cakap. Al-muzakkar ni lelaki kan? Dia lelaki atau yang bersifat lelaki. Lelaki. Jadi bila kita tengok li ghairil aqil ni apa? Li ghairi ni apa? Li ghairi ni tiada. Tiada atau tanpa. Tanpa dengan tiada sama je lah. Tiada akal. Apa dia yang tak ada akal tadi? Saya kata manusia ada akal tak? Manusia ada. Yang tak ada akal ni sama ada. Hari ni kita akan belajar al-muzakkar li ghairil aqil. Maksud dia yang bersifat lelaki yang tiada akal. Sama ada haiwan atau
atau benda. Benda tu apa? Benda lah, macam contohnya benda tu macam kenderaan. Kan? Benda tu macam kenderaan. Barang-barang kita tu semua tak ada akal. Barang dan sebagainya. Dan sebagainya. Macam tu. Contoh benda. Hari ni kita akan masuk ni. Macam benda-benda lain lah. Okay, sekarang kita tengok. Okay, sekarang sambung tengok. Contoh hari ni tajuk kita Al-Mudzakkar li ghairil akil. Bersifat lelaki yang tiada akal. Okay. Sekarang kita tengok muka surat 50 buku teks masing-masing. Muka surat 50. Muka surat 50. Surat 50. Okay, sekarang kita tengok ni. Tengok situ dia ada 3 pembahagian kan. Al-Mufrad, Al-Muthanna dan Al-Jam'u. Okay, tadi kita tengok apa Al-Mufrad. Al-Mufrad tu apa? Satu kan. Satu. Muthanna 2, Al-Jam'u 3 dan lebih. 3 dan seterusnya lebih. Okay, sekarang kita tengok contoh yang pertama atas sekali tu. Dia bagi contoh Al-Baitu. Apa maksud Al-Baitu tu? Al-Baitu tu. Okay, Al-Baitu. Al-Baitu tu maksud dia rumah. Rumah. Okay, kalau mufrad ni kata asal. Mufrad ni mestilah kata asal. Kata asal sesuatu perkataan lah. Untuk kata asal untuk rumah adalah Al-Baitu. Al-Baitu, rumah. Jadi, kalau kita nak tukar pada Al-Muthanna, kena tambah apa? Kena tambah alif dan nun. Jadi, Al-Baitu tadi kalau tukar, jadi Al-Baitani. Al-Baitani. Jangan kamu tulis macam ni. Hari tu, Ustazah nampak ada yang buat, dia tukar, dia tulis Al-Bai macam ni. Dia buat tanda domah. Macam mana kita nak sebut ni? Al-Baituani. Macam mana nak sebut ni? Kalau dah ada alif nun tu, sebelah alif ni, sebelah dia mestilah baris atas. Kena tukar juga baris itu. Daripada ni, kalau ada alif nun, kena ni tukar atas. Kalau nak baris domah, selepas ni mesti waw. Mesti huruf waw. Kalau baris bawah, ya, macam tu. Kalau alif ni mesti baris atas macam tu. Lepas tu Al-Jam'u. Okey, kalau muzakkar akil, kalau manusia kan, Al-Jam'u dia kena tambah waw nun kan. Waw nun. Jadi kalau tak ada akal, kita kena hafal lah. Kita kena hafal sebab dia ada Al-Jam'u dia tak macam akil. Tak macam yang akil. Jadi dia jadi Al-Buyutu. Al-Buyutu macam tu. Kena hafalkan. Kalau yang berakal contohnya apa? Al-Mu'allimu kan. Contoh ni yang berakal ni. Contoh yang berakal Al-Mu'allimu. Kata asal. Al-Mu'allimu. Jadi kalau tukar Muthanna jadi alif nun juga sama kan. Alif nun. Jadi tambah apa? Al-Mu'allimah mani. Al-Mu'allimani. Yang ni untuk yang berakal ya. Ustazah bagi contoh lain. Jadi kalau jamak mesti waw nun kan. Kalau al-akil yang berakal kena al-muallimuna. Macam biasa. Waw nun tambah. Jadi dia baris dhammah. Sebab tu dia ada waw. Al-muallimuna. Jadi yang ni untuk yang berakal. Kalau yang tak berakal macam al-baitu ni kan. Rumah ni. Dia kalau jamak dia tak jadi. Dia tak ada waw nun. Dia tak jadi waw nun. Jamak dia kalau muthanna sama juga alif nun. Still alif nun. Kalau jamak dia kena hafal kalau yang tak berakal. Sebab apa? Sebab dia jadi al-buyutu. Tu yang kamu mencabar sikit kalau tak ada akal ni. Yang benda-benda tak ada akal ni. Sama ada haiwan atau benda-benda lah. Macam tu contoh dia. Sebab tu dia tak ada waw nun. Sebab dia tak ada akal. Okay, contoh bawah dia tu pula. Al-faslu. Yang tak ada berakal al-faslu apa maksud dia? Kelas. Kelas pun tak ada akal kan. Al-faslu. Jadi macam biasalah kata asal. Al-faslu. Kelas. Okay, kalau musanna macam biasalah kan. 2 orang. 2 benda. Tambah alif. Alif nun. Macam biasalah. Al-fas.
Fas apa? Faslani. Tambah alif nun. Lam boleh sambung alif. Jadi terus dalam alif nun. Al-faslani. Macam tu. Jadi kalau jamak, dia tak boleh jadi al-fasluna ya. Sebab dia tiada akal. Tak ada akal. Tak boleh jadi al-fasluna macam ni. Kalau disuruh tukar jamak, tak boleh tulis macam ni. Salah. Jadi apa yang betul? Kalau jamak. Kena hafal ya. Al-fusul. Al-fusul. Di lain. Al-fusulu. Jadi macam ni lah jadi dia. Yang murid sekalian. Contoh sama juga macam contoh-contoh yang lain. Jadi jamak dia tak sama dengan yang berakal. Kalau yang berakal tambah waw nun. Yang jamak tak ada waw nun. Okey. Itu setakat ni. Okey, setelah faham. Tengok contoh-contoh yang lain pun lebih kurang macam tu juga kan. Okey, sekarang sambung tengok. Contoh hari ni tajuk kita al-mudzakkar li ghairil akil. Bersifat lelaki yang tiada akal. Okey. Sekarang kita tengok muka surat 50 buku teks masing-masing. Muka surat 50. Muka surat 50. Surat 50. Okey, sekarang kita tengok ni. Tengok situ dia ada 3 pembahagian kan. Al-mufrad, al-muthanna dan al-jam'u. Okey, tadi kita tengok apa al-mufrad. Al-mufrad tu apa? Satu kan? Satu. Muthanna 2, al-jam'u 3 dan lebih. 3 dan seterusnya lebih. Okay, sekarang kita tengok contoh yang pertama atas sekali tu. Dia bagi contoh al-baitu. Apa maksud al-baitu tu? Al-baitu tu. Okay, al-baitu. Al-baitu tu maksud dia rumah. Rumah. Okay, kalau mufrad ni kata asal. Mufrad ni mestilah kata asal. Kata asal sesuatu perkataan lah. Untuk kata asal untuk rumah adalah al-baitu. Al-baitu, rumah. Jadi, kalau kita nak tukar pada al-muthanna, kena tambah apa? Kena tambah alif dan nun. Jadi, al-baitu tadi kalau tukar, jadi al-baitani. Al-baitani. Jangan kamu tulis macam ni. Hari tu, Ustazah nampak ada yang buat, dia tukar, dia tulis al-bai macam ni. Dia buat tanda domah. Macam mana kita nak sebut ni? Al-baituani. Macam mana nak sebut ni? Kalau dah ada alif nun tu, sebelah alif ni, sebelah dia mestilah baris atas. Kena tukar juga baris itu. Daripada ni, kalau ada alif nun, kena ni tukar atas. Kalau nak baris domah, selepas ni mesti waw. Mesti huruf waw. Kalau baris bawah, ya, macam tu. Kalau alif ni mesti baris atas macam tu. Lepas tu al-jam'u. Okey, kalau muzakkar akil, kalau manusia kan, al-jam'u dia kena tambah waw nun kan. Waw nun. Jadi kalau tak ada akal, kita kena hafal lah. Kita kena hafal sebab dia ada al-jam'u dia tak macam akil. Tak macam yang akil. Jadi dia jadi al-buyutu. Al-buyutu macam tu. Kena hafalkan. Kalau yang berakal contohnya apa? Al-muallimu kan? Contoh ni yang berakal ni. Contoh yang berakal ya. Al-muallimu. Kata asal. Al-muallimu. Jadi kalau tukar muthanna jadi alif nun juga sama kan? Alif nun. Jadi tambah apa? Al-muallimah mani. Al-muallimani. Yang ni untuk yang berakal ya. Ustazah bagi contoh lain. Jadi kalau jamak mesti waw nun kan. Kalau al-akil yang berakal kena al-muallimuna. Macam biasa. Waw nun tambah. Jadi dia baris dhammah. Sebab tu dia ada waw. Al-muallimuna. Jadi yang ni untuk yang berakal. Kalau yang tak berakal macam al-baitu ni kan. Rumah ni. Dia kalau jamak dia tak jadi. Dia tak ada waw nun. Dia tak jadi waw nun. Jamak dia kalau muthanna sama juga alif nun. Still alif nun. Kalau jamak dia kena hafal kalau yang tak berakal. Sebab apa? Sebab dia jadi al-buyutu.
Tu yang kamu mencabar sikit kalau tak ada akal ni. Yang benda-benda tak ada akal ni. Sama ada haiwan atau benda-benda lah. Macam tu contoh dia. Sebab tu dia tak ada waw nun. Sebab dia tak ada akal. Okay, contoh bawah dia tu pula. Al-faslu. Yang tak ada akal. Al-faslu apa maksud dia? Kelas. Kelas pun tak ada akal kan. Al-faslu. Jadi macam biasalah kata asal. Al-faslu. Kelas. Okay, kalau musanna macam biasalah kan. 2 orang. 2 benda. Tambah alif. Alif nun. Macam biasalah. Al-fas. Fas apa? Faslani. Tambah alif nun. Lam boleh sambung alif. Jadi terus je dalam alif nun. Al-faslani. Macam tu. Jadi kalau jamak, dia tak boleh jadi al-fasluna ya. Sebab dia tiada akal. Tak ada akal. Tak boleh jadi al-fasluna macam ni. Kalau disuruh tukar jamak, tak boleh tulis macam ni. Salah. Jadi apa yang betul? Kalau jamak. Kena hafal ya. Al-fusul. Al-fusul. Di lain. Al-fusulu. Jadi macam ni lah jadi dia. Yang murid sekalian. Contoh sama juga macam contoh-contoh yang lain. Jadi jamak dia tak sama dengan yang berakal. Kalau yang berakal tambah waw nun. Yang jamak tak ada waw nun. Okay, tu setakat ni. Okay, setelah faham. Tengok contoh-contoh yang lain pun lebih kurang macam tu juga kan. Okay, sekarang kita tengok muka surat 51, kuteks. Tengok muka surat masing-masing, kuteks. Al-mudzakkar wa ghairul aqil. Tengok gambar tu ada gambar lembu. Lembu apa tu? Sebenarnya kita tahu lembu apa tu? Lembu jantan. Sebab apa? Sebab dia tulis al-baqaru. Al-baqaru tu maksud dia lembu. Lembu. Maksud dia lembu. Ustazah bahasa tulis Jawi lah. Boleh kamu mahirkan Jawi masing-masing. Lembu. Lembu jantan. Lembu jantan. Tulis jantan macam mana? Macam ni. Tulis jantan. Jantan. Tu lembu jantan. Sebab dia tak ada ta. Kalau jadi al-baqarah tu. Contohnya al-baqarah tu. Baru lembu betina. Kan ada surah Baqarah kan kat Quran. Al-baqarah tu lembu betina. Kalau lembu jantan. Al-baqaru. Tengok surat tu muka teks masing-masing. Surat 51 gambar lembu tu. Okay, sekarang kita contohnya kalau kita nak buat ayat. Ni nak buat ayat contohnya dia ada 2 perkataan kan. Macam mana kita nak tahu? Okay. Saminun. Saminun apa? Saminun tu maksud dia gemuk. Gemuk. Maksudnya lembu jantan tu gemuk. Okay. Gemuk ni saminun. Jadi sebelah dia ni bila kawan dia ni tak ada ta di huruf asal, kawan dia ni pun pasangan dia tak ada ta. Jadi saminun, sifat dia gemuk. Sifat dia kena ikut objek lah. Sifat dia gemuk. Saminun, jadi dia bukan jadi saminatun. Sebab apa? Sebab dia al-baqaru. Mufrad. Okay, sekarang kita tengok ni al-baqarah ni. Tadi al-baqaru kan mufrad. Jadi bila jadi muthanna, jadi al-baqarah ni kan. Al-baqarah ni. Jadi bila ni, jadi sebelah dia pun sama. Saminun tadi jadi saminani. Macam tu. Okay, sekarang al-jamak pula. 3 dan lebih. Jadi bila al-baqaru, bila jamak dia jadi al-abqaru. Sebab apa? Dia li ghairil aqil, tak ada akal. Dia bukan al-baqaruna, bukan. Itu untuk yang berakal, untuk manusia. Kalau yang tak berakal, al-abqaru. Macam ni. Jadi bila jamak untuk yang li ghairil aqil, jamak yang li ghairil aqil kan, mestilah kawan dia ni, sifat dia ni saminatun. Dia kena ada ta marbutah hujung dia. Sebab apa? Sebab dia jamak. Sebab dia memang macam tu formula dia. Memang cara macam tu. Al-abqaru saminatun. Itu untuk jamak. Lembu ni banyak. Al-abqaru ni banyak. Saminatun gemuk. Okay. Itu saja untuk hari ni.
Sekarang kita buka muka surat sebelah pula. Buka muka surat sebelah. Ni faham kan?